Saya ingin memulakan sembang-sembang ini bersama dengan Datuk Dr. Hassan Ali. Ekoran daripada kenyataan ini, kita tahu Jati dan juga Perkasa telah pun mengeluarkan kenyataan yang keras kepada Joseph Marino sendiri, memberi beliau masa 1 minggu untuk meminta maaf, dan sekiranya ini tidak dilakukan, mungkin satu tindakan tegas akan dilakukan oleh Jati dan juga Perkasa. Komen Datuk. Terima kasih Cik Syarkawi dan terima kasih para penonton yang hormati sekalian. Terima kasih kawan saya Profesor Datuk Dr. Zainul Fitri yang bersama kita pada malam ini. Ya. Pertama sekali, kalau misalnya kenyataan kami itu keras, ya, tetapi ada yang lebih keras daripada itu. 5 orang mufti kemarin sudah bersatu, dan saya rasa ini merangkumi juga seluruh mufti agaknya yang dapat dikumpulkan, mungkin 5 pada ketika itu, dan diketuai oleh Mufti Perak, telah membuat kenyataan, iaitu Mufti Perak, Mufti Selangor, Mufti Kelantan, Mufti Pulau Pinang buat kenyataan. Saya nak quote kenyataannya. Dia kata tentang hal yang berlaku yang melibatkan Joseph Marino ini, iaitu Duta Vatican City ini, sangat-sangat satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab, satu kenyataan bertentangan langsung dengan falsafah hubungan antarabangsa dalam dunia, kerana dia adalah seorang duta. Kemudian itu kenyataan itu akan menimbulkan suasana yang kemungkinannya sukar dibendung, iaitu suasana hubungan antarabangsa, hubungan antara agama, hubungan antara penduduk dalam negara ini yang kita tahu Malaysia adalah sebuah negara majmuk. Okey, saya nak petik hujung dia kata begini: kerajaan perlu bertegas dan tidak boleh mengalah. Sebagai umat Islam, kita wajib mempertahankannya. Maknanya kalimah Allah yang disebutkan oleh Joseph Marino itu, bahawa dia endorse perkataan kalimah Allah yang digunakan oleh orang Kristian dan selain daripada Islam. Kemudian jika perlu berjihad, kita mesti berjihad, dan jika mati, ia adalah syahid. Ini saya rasa kenyataan yang pernah saya keluarkan 3 hari yang lepas bersama dengan NGO-NGO yang lain. Itu pun it was really mild. Yang ini saya rasa memang kena pada tempatnya, memang kena pada lubangnya, memang kena kepada tanduknya, memang kena pada taringnya. Dan orang yang menuturkan ini mewakili orang-orang yang authority, ada authority tentang agama. Kitab-kitab yang ditelaah, saya rasa daripada dulu sampai sekarang menganggotai Majlis Syura Ulama di peringkat federal, Majlis Syura, bukan saja Majlis Syura ni, majlis yang membuat keputusan mengenai hal-hal mengenai Islam itu, Majlis Fatwa Kebangsaan, Syura Majlis Fatwa Kebangsaan, dan juga Majlis Fatwa di peringkat negeri. Orang-orang ini adalah ahli dan sudah tentunya pendapat dan pandangannya saya merasakan kalau tak terima pendapat saya tak ada masalah sangat. Tapi kalau tak terima pendapat orang yang ada authority tentang ini, maka saya rasa bagi kita orang Islam dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini, saya merasakan kita kena soal diri kita, kenapa kita tidak menerima kenyataan ini. Itu yang pertama. Yang saya nak sebutkan tadi, saya dengan teman-teman yang lain mengadakan satu sidang akhbar, dalam mana kita menyebut teman-teman daripada Perkasa, teman daripada Yayasan Nasar, teman daripada Pembela, teman daripada Muafakat, dan berbagai-bagai lagi pertubuhan-pertubuhan untuk menyatakan pendirian kita. Pendirian kita tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang Cik Syarkawi menyebutkan tadi. Pertama, Joseph Marino mesti menarik kenyataan itu. Yang kedua, Joseph Marino mesti sedar bahawa kenyataan ini dia bukan mewakili diri perseorangannya. Dia mewakili sebuah negeri, iaitu kemuncak kepada negeri Kristian yang namanya Vatican City. Dia mewakili Pope. Kalau kita tak salah saya, daripada Pope Benedict, sekarang ni Pope Francis daripada Argentina. Tak salah saya, kalau kita dengar daripada Pope ini, daripada Pope Paul dulu yang saya ingat, Pope Benedict, sekarang ni Pope Francis, mesej yang disampaikannya adalah mesej keamanan. Mesej yang disampaikannya ialah mesej kesejahteraan. Mesej yang disampaikannya ialah mesej perpaduan antara manusia dalam dunia. Tapi bila sampai ke sini, dia punya duta dia yang namanya Joseph Marino ni sudah main lain lagu daripada lagu yang dimainkan oleh Pope. Ya, lagunya tidak lain dan tidak bukan, lagunya memecah belahkan. Lagunya menimbulkan keraguan. Lagunya menimbulkan rasa animosity, rasa permusuhan di antara satu golongan dengan satu golongan yang lain. Dan saya rasa tidak mungkin dan tak sepatutnya
kata-kata yang dikeluarkan oleh Jose Marino dalam pertuan pertamanya dengan satu portal di Malaysia ini mengeluarkan kata-kata yang sedemikian. Akhirnya saya ingin menyebutkan kesan daripada itu. Saya mengharapkan kalau kita timba apa yang dikatakan oleh Mufti tadi, bagi seluruh rakyat Malaysia, tak kira di mana anda berada, ini adalah salah satu daripada kemuncak yang telah ditunjukkan tentang mereka menentang Islam, menentang tentang perkataan yang benda yang paling suci dalam Islam, benda yang sangat suci dalam Islam. Yang lainnya selain daripada itu ialah kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang paling suci. Itulah Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang Maha Mendengar, Allah yang Maha Melihat, Allah pemberi rezeki dan sebagainya. Dan bagi orang Islam, sebagaimana disebutkan oleh Mufti tadi, bahawa orang Islam sanggup memberikan nyawa mereka untuk mempertahankan sesuatu yang sangat murni dalam Islam. Yang sangat murni itu tidak lain dan tidak bukan, antaranya ialah kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, satu pembukaan yang cukup menarik sebenarnya. Tapi sebelum saya pergi kepada Prof, saya difahamkan sudah pun ada pemanggil di talian sekarang ini, Tuan Haji Dahlan dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada para panel. Iaitu baru-baru ini bila kita dengar celaan-celaan di berbagai sektor, iaitu ada tujuan adalah sumber daripada satu sumber. Iaitu tujuannya adalah pushing the Muslim to the extreme. Pushing the mentality the Muslim to the extreme, sehingga mereka dapat mengambil tindakan, mengebom begitu begini, dan dapat melabelkan orang Islam itu teroris. Itulah satu tujuan mereka, iaitu di pengkalan di Tel Aviv, dan dibawa oleh CIA, dilancarkan oleh berbagai sektor termasuk individu, driving the Muslim to one extreme sampai timbul kemarahan dan letup sana letup sini dan label orang Islam itu sebagai teroris. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Dahlan dari Kuala Lumpur. Itu pandangan disuarakan oleh pemanggil kita setakat ini. Intipati daripada apa yang disebut oleh Tuan Haji Dahlan ialah tujuan. Itu yang penting. Apapun tujuan sebenarnya, mungkin ada Prof maksud di sebalik apa yang dilakukan oleh Marino ini, dan mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Prof sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Topik yang dibincangkan adalah topik yang hangat, dah dibincangkan selama 3-4 hari dan hari ini dan saya rasa perbincangan ini harus diteruskan sehingga mendapat sesuatu buahan daripada perbincangan dan tindakan yang dilakukan. Tapi ingin saya, sebelum saya menjawab tujuan tersebut, ingin saya memberitahu apakah itu diplomatik, apa itu diplomats. Okey, diplomats ini dengan izin bahasa Inggerisnya, diplomats means goal, utama dia, diplomat main goal is to simply maintain good relation with country the receiving end, the country that receive them. Maintain good relation, perhubungan yang baik hendaklah dijalin sebagai seorang duta daripada sebuah negara lain ke dalam negara yang dia datangi. Dan membentuk perhubungan ini sebaik mungkin demi menjaga kesefahaman antara negara yang didatangi dengan negara yang dia datang. Alright. Di dalam diplomatic rules under Vienna Convention Diplomatic Relations Code of Conduct, apa dia kata? Dia kata diplomatic agents and member of their family enjoy. Diplomatic agent itu duta dan ahli-ahli diplomatik, dan juga ahli keluarganya itu akan menikmati di sebuah negara yang mereka datangi beberapa keistimewaan dan kekebalan, mengikut undang-undang antarabangsa dan legislation di dalam negara tersebut. Dalam masa yang sama, mereka juga harus wajibun respect the laws, menghormati undang-undang dan regulation pentadbiran, regulation undang-undang pentadbiran, dan juga tradition, adat istiadat dan juga kebudayaan agama di dalam negara yang mereka datangi. And they should refrain, mereka harus menghindarkan diri mereka daripada aksi-aksi, perilaku-perilaku, percakapan-percakapan, komentar-komentar yang which might be construed as interfering, yang dilihat boleh mengganggu gugat keadaan negara tersebut. Ini code of conduct. Jadi kalau diplomat seperti Jose Marino tak faham, saya rasa dia patut masuk sekolah balik.
Sebab semua nak jadi diplomat, dia mesti faham code of conduct. Okey. Berbalik kepada tujuan. Saya melakukan beberapa kajian dan saya dapati ada beberapa perkara yang alarming. Salah satu daripada alarmingnya adalah gereja-gereja Katolik di seluruh negara sekarang dikecam atas beberapa perilaku salah seks di bawah umur di seluruh dunia. Okey. Ada yang convicted, ada yang dalam tengah-tengah trial, ada tengah buat investigation tentang child sex abuse crime committed by Catholic priest. Right. Adakah tujuan dia mengulas tentang kalimah Allah ini untuk memadamkan mata dunia tentang salah perilaku di rumahnya sendiri? Adakah dia bertujuan demikian? Mungkin dia bertujuan demikian. Untuk menutup mata lain, sebab ada dah suara-suara di sini yang saya lihat daripada blog, daripada komentar-komentar dia mengatakan bahawa kita harus menyiasat perilaku-perilaku salah seks ni juga jikanya berlaku di gereja-gereja Katolik di negara ini. Ini dah disuarakan. Oleh kerana mungkin saya tak tahu, mungkin barangkali dia tidak mahu perkara ini berterusan diperbincangkan hangat, maka dia mengalihkan pandangan dengan menerangkan tentang kalimah Allah ini. Mungkin, saya tidak tahu. Dan mungkin juga tujuannya adalah memberi sokongan kepada kelompok-kelompok berkepentingan di dalam Malaysia ini yang beria-ia sangat ingin menggunakan kalimah Allah di dalam Bible. Dan tujuan politik ada, cukup jelas kerana terlibat orang-orang politik di dalamnya. Dia tidak bersuara saja-saja. Dia bersuara dengan ada sokongan oleh orang-orang politik yang tertentu. IMR TV, saluran Ramadan Anda.